Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar penonton di luar sana? InsyaAllah pada hari ini kita bersiaran lagi dalam episod yang ketujuh dah. Jom sembang santai biar sampai. Alhamdulillah hari ini penghulu segala hari pada hari Jumaat, perbanyakkan sedekah, perbanyakkan membaca selawat dan jangan lupa membaca surah Al-Kahfi. Di masa yang sama kepada penonton di luar sana, masyarakat Malaysia secara keseluruhannya, kita jaga diri kita, patuh SOP kerana COVID meningkat semula. So jadi kita bersama-sama menentang COVID ini supaya rantaian COVID itu putus. Okay, seperti biasa tajuk kita pada hari ini ialah jangan maki orang. So bersama saya di studio pada hari ini seperti biasa Ustaz Syazali Hirman Ahmad Najib, Ketua Hal Ehwal Syariah Pertubuhan Ikram Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Dah minggu ketujuh Ustaz. 7 minggu berturut-turut dah kita berada dalam program ni. Orang dapat terus mengikuti program ini. Okay, terima kasih Ustaz Syazali yang sentiasa setia bersama penonton juga di luar sana untuk program Jom Sembang kita. Ustaz, tajuk kita pada hari ini Ustaz, jangan maki orang. Ustaz, kenapa kita pilih tajuk ni Ustaz? Sebab sekarang ni langit terbuka lah. Langit terbuka ni maksudnya sekarang ni dunia tanpa sempadan dengan adanya internet, Facebook, macam-macam lagi lah, Twitternya Ustaz. Orang nak apa je tweet je. So lantaran itu Ustaz, langit terbuka, bila orang bercakap-cakap secara terbuka, tak jumpa orang, maka aib pun mudah terbuka Ustaz. So Ustaz, pada hari ini kita nak berdasarkan tajuk kita jangan maki orang ni, kita nak cakap ada tak dalam Islam panduan macam mana panduan berinteraksi sesama manusia ni supaya kita lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata. Jangan sampai kita maki orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sejak Domjak ni, saya secara peribadi rasa agak sedih lah, sebab masyarakat Malaysia yang memang terkenal sebagai masyarakat timur ataupun orang kata Melayu Islam makin terhakis. Tak kira lah orang muda ke orang tua pun sama juga. Makin terhakis di sudut tata susila, sopan santun, berbudi bahasa. Biasanya itu sifat-sifat dan ciri yang sangat dekat dengan orang Melayu Islam Malaysia. Tapi sejak macam Kak Misah sebut tadi, sejak adanya media sosial, nampak macam pelik bahasa-bahasa yang digunakan, kata-kata yang dilontarkan tu macam tak menggambarkan kesopanan orang Melayu Islam ni. Sedangkan salah satu rukun negara Malaysia adalah kesopanan dan kesusilaan. Dia jadi rukun negara. Supaya masyarakat Malaysia saling hidup hormat menghormati dan bersopan santun. Jadi kalau dulu-dulu orang yang nak kata ke orang ni, memang orang tu kira orang kata apa, hati kering lah. Memang kira sebab dia nak kata ke orang, dia kena kata depan-depan. Orang yang tak apa berani nak kata depan-depan, dia memang tak berani, dia kata belakang. Macam Ustaz lah berhadapan dengan saya, cuba cakap kan, tak berani. Kecuali dia memang hati kering, memang dia cakap lah. Orang kata apa, orang ganas ni, ataupun istilah orang belah pantai timur sebut kedebel ni, memang dia balun je. Tapi sekarang ni siapa-siapa pun boleh kata kat siapa-siapa tanpa orang tahu dia siapa. Dan dia boleh jadi orang panggil apa, orang yang anonymous, istilah dia dalam media sosial. Dia boleh buat akaun palsu dan dia boleh buat ataupun disebut sebagai fake account ni, dan dia boleh kata apa saja, dia boleh maki apa saja, dan dia boleh fitnah apa saja. Itu yang menjadi orang kata apa, isu sekarang ni. Sehingga netizen di Malaysia ni dikenali di peringkat antarabangsa sebagai bawang Rangers. Masya-Allah.
Dahsyat tu Ustaz. Dahsyat. Kita tak boleh bangga benda tu sebab benda tu benda yang negatif yang nampak. di label kepada kita. Jadi para penonton sebenarnya dalam Islam baru nak jawab baru masuk jawab soalan tak apa Ustaz. Dalam Islam ia adalah satu benda yang memang Allah dan Rasul tak suka perkara ni. Saya nak ambil contoh yang bagi saya banyak hadis ataupun ayat Quran yang boleh dikongsikan. Kalau ayat Quran paling basic itu dalam surah Al-Hujurat lah selalu dikongsikan, iaitu ya ayyuhallazina amanu la yasqar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang beriman. Ayat ni Allah seru, Allah panggil orang beriman. Kalau kamu beriman, janganlah kamu yaskhar, maksudnya kamu mempelekehkan, menghina, mengeji, mengejek orang-orang lain. Itu satu perintah Allah supaya kita tak melakukan perbuatan mengejek, menghina, mengeji, mempelekehkan orang lain. Bahkan kalau hadis ni saya suka, mana-mana pun saya suka kongsi hadis ni, iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah, Imran ibn Husain, daripada seorang sahabat yang nama dia Imran. Dia kata kami masa tu bermusafir dengan Nabi SAW. Wa imra'atu minal ansar ala naqah. Salah seorang wanita Ansar ni dia naik unta. Musafir ni kalau biasanya kenderaan waktu tu unta lah, naik unta. Fadajirat. Unta ni biasa kadang-kadang dia meragam. Dia buat perangai. Bukan kereta je meragam Ustaz ya. Boleh juga bawa ke kereta sekarang. Jadi zaman tu unta. Fadajirat. Bila unta buat perangai, secara orang kata spontan lah kan. Wanita tadi yang naik unta yang meragam tu, fala'anatha. Dia pun la'ana ni bahasa Arab, bahasa Melayu pun kita ambil perkataan laknat juga. Dia maki unta tu. Maki unta. Kita pun boleh maki kereta juga. Kita pun boleh maki kereta kan. Padahal siapa tuan kereta tu? Dia maki diri dia ni, dia yang tak jaga kereta dia. Fala'anatha fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar wanita tadi maki unta dia. Apa Nabi kata sebagai hukuman yang Nabi tak suka? Apa Nabi kata? Khudhu ma 'alaiha, kan? Wada'uha fa innaha mal'unah. Turun habis semua benda-benda yang ada atas unta tu. Biarkan unta tu. Sebab dah kena maki dah unta tu. Sebagai hukuman ke atas wanita tersebut. Jadi kalaulah saya ulang balik kalaulah binatang, kita pun tak tahu binatang ni ada perasaan ke tak ada perasaan. Saya lah tak tahu, mungkin orang yang pakar tahulah. Kalau binatang pun Nabi tak bagi maki, apatah lagi orang yang ada perasaan, yang ada maruah, yang ada orang kata apa, nilai, kita boleh senang-senang maki dia, mempelekehkan dia, memperolok-olokkan dia. Jadi itu memang suatu yang orang kata apa, tak menjadi alasan yang kukuh apa saja orang yang lain buat untuk kita maki dan ejek. Kita boleh berbeza pandangan, tak ada masalah. Berbeza pandangan dalam cara yang lebih orang kata harmoni. Yalah, suami isteri pun berbeza pandangan. Tapi adakah perbezaan pandangan tu melayakkan mana-mana pihak suami atau isteri maki pasangan dia? Tak boleh. Maki ataupun hina ataupun mempelekehkan orang ni suatu perkara yang memang tak boleh. Wallahualam. Dia akan menghilangkan hubungan lah. Kalau sekadar yang kalau berdepan ni dia nampak macam Ustaz kata suami isteri tu, dia akan merendahkan hubungan. Okey Ustaz, tadi kita nampak berkaitan dengan hadis Nabi yang berkaitan dengan unta. Ada tak kejadian-kejadian lain dalam sejarah sirah Nabi ini Ustaz yang menunjukkan macam mana Rasulullah bertindak bila sesama ni memaki? Sebab tu saya kata tadi kalau nak bawa memang ada lah. Cuma saya sengaja bawa hadis tentang unta binatang tu. Dulu Ustaz. Sebab kalau unta pun tak Nabi boleh. Sampai kata bawa turun barang, lepaskan unta tu, tambahlah orang. Kalau dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim yang lain pula, hadis yang Abu Dhar memanggil ataupun
tersebut memanggil, sebenarnya mengejek kan istilah di situ. Bilal ya bin Sauda, wahai anak orang hitam, ya bin Sauda, wahai anak orang hitam. Bila Nabi dengar itu, Nabi kata, antamru'un, kamu ni seorang yang fika jahiliyah, pada diri kamu ada jahiliyah. Sebab macam kita sembang minggu berapa tu, memang itu ciri masyarakat jahiliyah sebelum Nabi jadi Nabi ni, memang dia punya perkauman dia, kepuakan itu sangat kuat. Jadi sebab itu bila Abu Zar menggelar Bilal sebagai apa nama anak orang hitam, Nabi kata kamu ada jahiliyah. Bahkan ada hadis yang lain seperti yang sahih yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi, apabila Aisyah ni isteri kesayangan Nabi, tapi dan wanita solehah yang tak ada siapa pertikaikan tentang kesolehan, ketaatan, dekatnya Aisyah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tetap manusia lah. Apatah lagi dia ada madu dia yang lain-lain. Jadi antara yang Aisyah pernah sebut dekat Nabi tentang Safiyah binti Huyai ni, isteri Rasulullah yang satu-satunya yang bukan Arab, dia Yahudi. Nabi pernah berkahwin dengan wanita Yahudi. Aisyah kata macam nak meremehkan Safiyah ni. Apa sangatlah Safiyah ni, dia buat syarat macam ni. Tangan nak tunjuk kita pendek. Dia tak sebut pendek, tapi dia buat tangan. Apa Nabi kata? Kalaulah perbuatan tadi tu menunjuk macam nak ngejek pendek tu, kalaulah dia sesuatu, kalau kita kata sesuatu yang boleh bercampur dengan laut, kan, contoh kita kata dakwat ke apa, habis satu laut tu jadi kotor. Punya Nabi nak kata tak bagusnya, tak baiknya perbuatan mengejek tadi tu. Padahal dia tak kata. Sebab itulah dalam Al-Quran, surah ni ramai orang hafal, tapi mungkin orang tak tahu apa nama makna dia. Allah kata wailun likullin humazatin lumazah. Apa maksud wailun likulli humazatin lumazah? Apa maksud humazah dengan lumazah? Allah mencela. Allah mencela bagi setiap likullin. Allah cela setiap yang humazah dengan lumazah. Hams ni maksudnya ejek dengan body language, dengan muka duk buat mata juling-juling kan. Duk buat macam-macam. Orang kita ni nak kata ke orang, nak ejek orang ni kreatif. Dia ejek cara jalan lah. Tu humazah. Lumazah ni dengan kata-kata. Maknanya dalam Islam, sama ada mengejek dengan body language, dengan memek muka, dengan mata-mata kita ke apa pun, itu pun dicela. Yang apatah lagi dengan kata-kata. Kata-kata ni lagi tajam, menusuk kalbu. Jadi saya sendiri insaf lah bila nak cakap tajuk ni. Kita pun orang juga tak risau kan. Kita risau, kita kadang-kadang yang mulut ni mungkin kita boleh kontrol juga, tapi kadang-kadang body language kita tu kan, kadang kita pun macam nak tak sengaja atau spontan. Mudah-mudahan pelekehkan orang kita kan. Sebab tu saya kata tadi, tambah-tambah dengan media sosial ni, lagi orang pun tak nampak apa yang dia buat, orang tak kenal, lagi dia berani nak mengejek, nak menghina orang, nak maki orang, nak sindir orang pergi kat Facebook. Pergi kat Facebook. Kita orang yang tu rasa ni cakap kat aku kan. Kadang-kadang orang tu tak maksud kat dia pun, tapi orang lain pula yang terasa. Itulah masalah dia. Tempat yang terasa tu lagi luas. Saya yang Ustaz cakap tadi pasal yang Bilal kan. Pasal Aisyah, saya pun teringat kisah Khadijah kan. Sayyidina Khadijah kan, Aisyah dia masa cakap Rasulullah ni asyik teringat je kan. Saya kalau ingat janda yang tua itu. Betul Ustaz dah? Betul. Okay. Bermakna Ustaz, satu lagi yang berlaku sekarang ni body shaming lah. Macam kata kulit gelap tu Ustaz, body shaming lah. Pendek, gemuk, gemuk, tua kan. So maksudnya Rasulullah dah
peringatkan, dah tegur dah. Itu adalah sifat jahiliah. Kita dalam dunia moden ni kalau masih bersifat jahiliah lagi, tak tahulah Ustaz. Kan? So maksudnya kita kena memerhatikan apa ajaran-ajaran Al-Quran dan juga kisah-kisah Rasulullah yang telah ada pada kita. Kan? Supaya tidak melaksanakan perkara-perkara yang keji, dan kita buat supaya bincang Ustaz, supaya kita pun sendiri untuk ingatan pada diri kita Ustaz. Macam Ustaz kata dia kan, tak semestinya kita bercakap kita terlepas di perbuatan tu, tapi kita kena sentiasa menyadarkan diri kita. Mengingatkan. Okay Ustaz, lagi satu pun saya dari segi perbuatan Ustaz, sebab baru-baru ni saya pergi satu kursus, ada orang suruh tengok The Beautiful Mind. So antara perbuatan dia macam tu lah, dia macam ada penyakit, and then orang ejek-ejek dia, tapi Masya Allah dia boleh jadi orang yang hebat kan. Jangan suka memaki dan mengejek orang, mana tahu satu hari nanti orang yang kita ejek tu lah lebih hebat daripada kita. Ustaz, seterusnya Ustaz. Kita dah cakap pasal perbuatan-perbuatan yang buruk tu Ustaz kan. Okay, apa pula yang Allah janjikan untuk orang yang melakukan perbuatan sebegini Ustaz? Sebab kan dalam Al-Quran kata Allah janjikan, Allah ada janjikan yang baik. Tapi Allah ada janjikan juga kadang-kadang hukuman yang kita tak mampu nak terima. Silakan Ustaz. Baik. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan satu doa yang Nabi SAW selalu doa kan. Tapi doa ni dalam Sahih Muslim dan Imam Al-Bukhari riwayatkan dalam Adabul Mufrad. Dia ada 4 benda yang Nabi selalu minta lindung. Tapi saya nak fokus yang keempat tu. Kan? Nabi minta lindung, Nabi minta lindung daripada syamatatil a'da. Apa maksud syamatatil a'da? Sebab apa Nabi minta lindung benda ni? Sebab dia benda yang sangat mendukacitakan hati. Syamatah ni adalah orang yang dia bila orang lain kena musibah apa-apa, dia seronok. Dia macam dia happy. Dia happy pula tengok orang lain. Dan muka. Jadi orang yang terkena tadi, betul tengok orang duk seronok pula dia terkena apa-apa, mesti lagi sedih je lah dia kena musibah. Lepas tu orang seronok, orang duk huri pula dengan apa yang terkena pada dia. Jadi perkara tu memang suatu yang dahsyat lah pada diri kalau berlaku pada kita. Sebab tu Nabi jadikan syamatatil a'da ni satu perkara yang Nabi minta lindung. Tak mau kerana orang lain seronok, kita dah lah dalam keadaan orang kata ditimpa musibah. Tiba-tiba orang boleh seronok, gembira di atas musibah kita. Jadi lagilah down kita tu. Jadi tuan-tuan boleh carilah doa yang Nabi SAW ajarkan. Berkaitan dengan tu, hadis ni saya rasa cukup lah. Walaupun banyak lagi kita boleh bawa, tapi hadis ni pun cukup lah menyedarkan kita betapa beratnya hukuman kepada orang yang suka mengejek, memaki orang, menghina orang lain. Iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Apa Abu Hurairah kata? Sekali Nabi SAW bertanya, atadruna mal muflis? Atadruna mal muflis? Qalu, kan? Sahabat-sahabat jawab lah kan, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mala lahu, kan, wala mata', maksudnya bagi kami dalam kalangan kami ni, orang yang muflis ni orang yang tak ada duit dan tak ada harta benda lah. Faqala, jadi Nabi pun jawab, la innal muflis min ummati. Tak, yang aku maksudkan muflis dalam kalangan umat aku ni adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamah, pada hari kiamat dia datang dengan pahala solat lah. Bi solatin wa siyamin wa zakatin. Orang muflis ni, Nabi kata orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala solat, dengan pahala puasa, dengan pahala zakat. Makna Nabi nak kata orang muflis ni hari kiamat nanti bukan orang yang jahat-jahat ni. Orang baik lagi lah, sebab dia puasa, dia solat, dia bayar zakat. Kalau yang tu lagi teruk lah kot kan. Tapi kita bimbang kalau walaupun kita ni orang yang solat, yang rajin bayar zakat, yang puasa pun masuk dalam muflis ni. Kenapa dia boleh jadi muflis? Sebab masa hidup dia di dunia ni, Nabi kata qadhafa hadha wa akala mala hadha wa sebelum tu terlupa, syatama hadha
wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Tu dia Nabi sebut satu-satu kan. Orang yang syatama ni, maki orang tu. Syat ni maksud maki orang. Yang fitnah orang, duk tuduh orang macam-macam. Yang makan harta orang lain. Yang tumpahkan darah orang. Yang pukul orang. Kan? Sampai pada hari kiamat, orang-orang yang dia pernah buat naya ni, semua mai kat dia tuntut. Orang kata apa, keadilan, maksud tuntut balasan pada dia. Apa Allah kata? Apa Nabi sebut? Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Dia kena bagi pahala-pahala dia kat orang ni yang dia pernah kata ni, kat orang ni yang dia pernah pukul, kat orang ni yang dia pernah buat naya kan. Sampai Nabi kata fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaih. Habis dah pahala dia. Sebelum tak cukup lagi, orang tuntut hutang banyak lagi kan. Apa nak bagi pahala habis dah. Apa Nabi kata faturihat alaih kan, apa ni, akhadha min khatayahum faturihat alaih. Kena ambil apa kesalahan-kesalahan orang-orang tadi. Allahu akbar. Tumpuk atas dia. Dah lah pahala habis. Pahala habis. Pergi tanggung hak yang orang lain punya dosa orang lain kan. Summa turiha finnar. Kemudian dia dilemparkan dalam neraka. Masya-Allah. Itu dah saya kata tadi. Hadis ni pun cukup dah. Walaupun ada lagi yang lain. Ya. Kita tak mau kita jadi bankrupt. Jadi muflis pada hari akhirat. Sia-sia yang kita duk puasa, kita duk semayang, kita duk zakat. Itu maksud Nabi nak kata. Kadang hak yang kita duk kata tadi, hak bawang Rangers ke, hak grup WhatsApp. Grup WhatsApp jemaah masjid pun boleh buat fitnah juga. Kan? Boleh duk apa ni, duk sebar benda-benda yang tak betul juga. Ni yang kita risau. Dan apa nama para penonton, mungkin kita boleh simpulkan bahawa sebab itulah kita kena orang kata sentiasa bermuhasabah, menilai diri kita, adakah amal yang kita buat ni cukup dah ke? Dan kalau kita rasa amal kita cukup ni, kita rasa redha ke nak pergi bagi ke orang pula? Amal-amal kita ni, kalau kita rasa banyak dah amal kita ni, bolehlah nak kongsi dengan orang, tak apalah. Esok akhirat kita pakat-pakat kongsi amal kita dengan orang lain yang kita kata tadi tu. Ni yang menjadi orang kata apa, patutnya menjadi kita punya kerisauan, peringatan kepada kita. Allahu a'lam. Okay, Ustaz, maksudnya apa, bila kita contohnya yang dekat lah Ustaz, kalau kita dekat dunia ni, kita melabur, kita rasa macam duit banyak, tiba-tiba zam sekali pelaburan kita turun. Habis langsung. Macam agak-agak terduduk tak kita? Ramai terduduk, rasanya ada juga yang nak bunuh diri kot. Kalau macam iman tu goyah kan. Kalau akhirat ni bukan terduduk tak lah. Tak boleh dah, habis dah. Apa dah. Akhirat kena lempang dalam neraka lah. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, betapa pentingnya kita melihat kembali ajaran-ajaran daripada Islam ni yang telah menetapkan, yang telah memberitahu kepada kita perbuatan-perbuatan yang tak baik, perbuatan jahiliah tu, dengan memaki orang. Even Ustaz tadi ada petik satu hadis yang panjang, jangan maki orang, jangan bunuh orang, jangan susahkan orang, jangan fitnah orang kan. So takut-takut nanti kita ke akhirat kelak, kita rasa kita banyak amal kat dunia tapi kita tak jaga benda-benda tu, akhirnya kita di akhirat nanti Ustaz muflis. Tak ada apa yang kita nak bawa, sebab kita ni hidup kat kita dunia ni bertanam, berladang, dan kita punya pembalasan nanti di akhirat. Okey, saya tinggalkan penonton semua dengan kupasan yang pengakhirannya ulasan Ustaz tadi. Jaga diri kita, jaga perlakuan kita supaya mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dirahmati, dan kita tak nak seboleh-bolehnya kita dilontarkan ke neraka kerana perbuatan yang tidak kita jaga kat dunia ini. Mudah-mudahan kita bersama nanti mengidamkan, mengimpikan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu, insya-Allah kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.